السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله نقول وبالله التوفيق. الحمد لله. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Semoga di pagi yang diberkati ini kita semua dalam keadaan dirahmati Allah, sihat walafiat, diberikan kekuatan, dijauhkan daripada segala ujian yang tidak mampu kita hadapi, dan semoga dalam keadaan sentiasa dirahmati Allah dan akhirnya supaya dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kitab Fawaidul Fawaid oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada fasal yang ke-26 berkenaan dengan syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam tunalu bitta'ah. Syafaat Rasul akan didapati dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah yang dikatakan syafaat itu? Apakah yang dikatakan syafaat ataupun kita panggil recommendation lah, kan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada sebuah kitab yang ditulis oleh al-Imam Syekh Muqbil bin Al-Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Dia tulis kitab berkenaan dengan syafaat. Di sana dia ceritalah berkenaan dengan ta'rif bagi syafaat. Mungkin kita boleh lihatlah berkenaan ta'rif syafaat ni. Saya boleh sebut sikit lah sebelum kita baca, dan ataupun saya baca di sini lah maknanya ta'rif syafaat. Syafaat lughatan ni. Okey, sekejap saya buka kitab dia, surat 13. Okay. Inilah ni kata Syekh Muqbil. Kata Ibn Athir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadis. Dia kata perkataan syafaat ni berulang-ulang dalam hadis pada perkara yang berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi syafaat ni makna dia apa? Syafaat ni as-su'al fi at-tajawuz 'ani adh-dhunub wal jara'im bainahum. Maksud dia permohonan supaya dilepaskan daripada diambil hukuman di atas dosa yang dilakukan ataupun kesalahan yang dilakukan. Maksudnya permohonan kepada seseorang supaya membantu untuk melepaskan kita daripada kesalahan yang kita lakukan. Yang sepatutnya kesalahan itu kita kena terima akibat dia, denda dia ataupun hukuman dia, tetapi kerana ada perantaraan atau recommendation daripada satu-satu kita akan selamat dan bebaslah daripada dosa, daripada hukuman kesalahan tersebut. Itu maknanya dari sudut bahasa lah syafaat ini, kan? Baik, dalam hadis sebutlah banyak perkataan syafaat tadi, kan? Ni. Baik. Sana ada ayat-ayat yang sebut tentang syafaat, kan? Seterusnya lah. Okey, itu dari sudut bahasa lah makna syafaat. Jadi syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam tunalu dapat dicapai, kan, bi ta'atihi, dengan melakukan ketaatan kepadanya, kan? Baik. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. Kata Syekh di sini, tak kala telah sempurnalah bagi Rasul SAW itu maqam, itu darjat
iftiqar ila Allah. Darjat maksudnya darjat maknanya iftiqar ni fakir, berhajat yang amat sangat kepada Allah. Mana Nabi ni orang yang sangat sempurna. Sifat dia yang mana dia ni adalah manusia yang paling berhajat kepada Allah dan paling mengetahui dan paling melaksanakan paling meletakkan dirinya sebagai hamba yang teramat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu darjat kesempurnaan Nabi SAW sebagai seorang yang fakir ilallah. Tidak ada orang yang lebih fakir kepada Allah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pengetahuan Nabi terhadap Tuhannya lah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat kenal dengan Tuhannya. Lalu maknanya itu menjadikan baginda seorang yang amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, setiap ketika. Okay? Jadi oleh kerana itu, kerana baginda orang yang paling sempurna, kan? Hamba yang paling sempurna di sudut hajat kefakiran dia kepada Allah, maka kerana itulah semua makhluk, kan? Semua makhluk seluruhnya makhluk itu berhajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhajat kepada Nabi sallam maknanya di dunia dan di akhirat sebagai pemberi syafaat kepada mereka. Sebagai pemberi syafaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Amma hajatuhum ilaihi fid dunya, adapun hajat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kan? Hajat mereka. Fa ashaddu, maka terlebih ataupun teramat min hajatihim ila at-ta'am wasyarab wan nafs alladhi fi wan nafas alladhi bihi hayatu abdanihim. Maka hajat manusia tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada hajat mereka kepada makanan, kepada minuman dan nafas mereka tadi lah, keluar masuk nafas di tubuh badan mereka tadi. Ya. Yang mana dengan makanan, minuman dan nafas itu menjadi sebab bagi kehidupan mereka, hidupnya jasad dan badan mereka. Tetapi hajat mereka kepada Nabi SAW itu lebih lagi daripada makanan dan minuman dan nafas yang menghidupkan mereka tu. Yang boleh dengannya mereka boleh meneruskan kehidupan. Kemudian yalah, maknanya kalau tanpa Nabi SAW macam mana kita nak hidup di atas muka bumi, nak merealisasikan tuntutan bahawa kita ni adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tujuan penciptaan. Kan? Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan Allah Taala perintahkan kita supaya jangan kita menyekutukan Allah Taala. Dalam ayat ini Allah Taala kata wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maknanya Allah kata dan Allah telah memerintahkan supaya janganlah kamu beribadah melainkan kepada Dia. Jadi macam mana kita nak faham konsep ibadah itu dan macam mana kita nak melaksanakan satu ibadah itu tanpa tunjuk ajar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan daripada Allah Taala. Dan itulah dia maknanya kita teramat hajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara kehidupan kita. Kalau tidak, macam mana kita nak solat, macam mana kita nak puasa, macam mana kita nak tinggalkan dosa, kita nak kenal mana dosa, mana pahala, mana kita nak kenal yang baik dan buruk kalau tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana cara kita nak tuntut keredaan Allah Taala tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh kehidupan kita kan kita berhajat kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun beritahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Agar sungguhnya pada diri untuk kamu, pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Kan? Untuk siapa? Untuk mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan mengingati Allah sebanyaknya. Kan? Jadi cara kita nak mengingati Allah banyak-banyak ni macam mana caranya? Tentulah melalui cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara ibadat kita. Agar rukun Islam yang 5 tu kita tak tahu tak boleh nak buat kalau tanpa tujuan ajar daripada Nabi. Dan kita berhajat kepada Nabi SAW untuk mengajar kepada kita caranya. Macam mana kita nak solat? Apa yang perlu kita lakukan sebelum kita solat? Dan apa yang kita perlu lakukan ketika solat? Kan? Bagaimana kita nak berhenti daripada solat, dah habis daripada solat, macam kita nak buat apa kan? Sebagai tamatnya perbuatan solat kita.
mula dengan apa, habis dengan apa, kan? Puasanya macam mana dikatakan puasa, kan? Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, macam mana kita nak tahu kalau tanpa tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Oleh kerana itu, maka kita teramat berhajat kepada Nabi SAW lebih daripada makan, minum dan nafas kita, kan? Kita perlukan Rasul, kan? Dan kita tahu tujuan perutusan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperkenalkan Tuhan kita kepada kita. Kan? Kalau tidak, tanpa Rasul macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Taala macam mana kita nak kenal? Kan? Yang mana kita faham segala sifat Allah Taala dan kita beriman dengannya dengan sebenar-benar keimanan. Tanpa kita mengetahui kaifiat sifat Allah, dan kita kenal nama-nama Allah Taala yang Allah sendiri namakan dirinya, yang Allah Taala sebut kepada kita. Okay? Walaupun di sana ada banyak nama lagi yang Allah tak beritahu kepada kita. Di situlah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nama dan segala sifatnya. Bila kita kenal, sebenar-benar kenal dan yakin, sebenar-benar yakin, maka akan datanglah perasaan cinta kepada Allah, cinta hanya kepada Allah Ta'ala, takut hanya kepada Allah Ta'ala, mengharap hanya kepada Allah Ta'ala, meminta hanya kepada Allah Ta'ala, kan? Tawakal, serah diri hanya kepada Allah Ta'ala, yakin kita hanya kepada Allah Ta'ala, kepatuhan yang mutlak hanya kepada Allah Ta'ala. Barulah datang perasaan-perasaan macam tu dalam diri kita bila kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita melaksanakan, kita beramal dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu, kan? Allah Karimun, Allah yang Maha Mulia. Jadi Allah tentu sukakan kemuliaan, sukakan kemurahan, maka kita bersifat pemurah contohnya. Jadi ini dia hajat kita kepada Rasul SAW, memperkenalkan kita kepada memperkenalkan Allah Ta'ala kepada kita, mengajarkan kepada kita cara-cara kita beribadat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita beribadat dengan direka-reka ibadat tersebut yang dikatakan sebagai perkara bid'ah dalam agama itu, kerana mereka cipta ibadah-ibadah yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Okay? Jadi kalau kita tengok pun bahawa apa yang Nabi ajar itu terlalu banyak kita nak amalkan. Kenapa kita nak pergi reka amalan-amalan baru yang pelik-pelik, kan? Yang tidak ada anjuran ataupun ajaran padanya. Kan? Begitu juga Nabi SAW diutus untuk memberitahu kita apa yang ada di hadapan kita. Mana selepas kehidupan ni ada kehidupan lagi. Kan? Tapi tidak kehidupan yang kedua tidak seperti kehidupan yang pertama. Kehidupan ketiga tidak seperti kehidupan yang kedua dan pertama. Kehidupan di alam dunia tidak seperti kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh tidak seperti kehidupan di alam akhirat, di dalam sama ada di dalam neraka ataupun dalam syurga. Nasallallahu ta'ala ayyudkhilana al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wala azab. Itu dia penjelasan berkenaan dengan hajat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berhijrah setelah mereka mendengar tentang Islam, lalu mereka berhijrah memeluk Islam, berhijrah daripada tempat yang jauh pergi menemui Nabi SAW. Kenapa? Kerana hajat mereka kepada Nabi SAW untuk mengajarkan kepada mereka urusan dunia dan agama mereka. Dan muamalah mereka, macam mana cara mereka nak interaksi sesama mereka, bermuamalah dalam sudut jual beli umpamanya. Kan? Jual beli adalah halal, tetapi bila ada unsur-unsur ribawiyah, kan, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia jadi haram. Begitulah seterusnya. Dari sudut muamalah kita, kan. Dalam hukum jinayah pula, kalau orang ni melakukan kesalahan, menyakiti orang, melukakan orang, dia kena ada hukum qisas pula, hukum balas. Kan? Al-ain bil-ain, al-udhun bil-udhun, mata dengan mata, telinga dengan telinga, kan, gigi dengan gigi, kan? Hukum qisas. Dalam masalah jenayah, kan? Kalau orang melakukan perzinaan, orang yang muhsan telah berkahwin berzina, maka dihukum rejam dengan batu sampai mati. Yang mencuri dengan had dan keadaan telah ditetapkan, maka dihukum potong tangan. Macam mana cara nak potong tangan tersebut? Takat mana nak dipotong? Semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu manusia semua berhajat kepada tunjuk ajar Nabi sallallahu, macam mana untuk mereka melangsungkan kehidupan di atas muka bumi dalam keadaan penuh aman,
harmoni, kan? Bahagia. Jadi maknanya manusia nak bahagia dunia. Mereka nak harmoni di dunia. Mereka nak aman di dunia. Kan? Jadi untuk apa nama? Mencetuskan keamanan, keharmonian, kebahagiaan, semua itu berhajat kepada tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Jadi kalau tanpa ajaran Nabi, hidup manusia akan jadi punah ranah, jadi hancur. Di antara contohnya keturunan pun rosak. Kalau orang kafir, kita kata mereka tak kahwin pun tak apa. Mereka boleh berkedudukan sehingga 2-30 tahun berkedudukan sehingga boleh anak yang ramai. Dan setelah boleh anak 7 orang atau 8 orang, barulah mereka berkahwin ikut cara agama mereka. Kan? Jadi dalam Islam, ini merosakkan keturunan. Jadi mana Islam dia ada batasan, dia ada hudud, dia ada had. Jadi semua hudud dan had itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sesuai tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, ini hajat kita kepada Rasulullah SAW di dunia. Kemudian wa am hajatuhum ilaihi fil akhirah, adapun hajat mereka kepada Rasulullah SAW di akhirat nanti. Fa innahum yastashfi'un, sungguhnya mereka tadi, kita semua di akhirat nanti, di hari kebangkitan, kan disebutlah hadis tu sampai dengan jarak 50,000 tahun, kan, dengan jarak 50,000 tahun tu kita akan diilhamkan kepada kita untuk mencari siapa yang dapat memberi syafaat kepada kita, yang boleh mohon kepada Allah Taala agar disegerakan al-hisab itu, agar supaya masing-masing dapat masuk ke tempat yang telah disediakan, telah ditetapkan untuk masing-masing. Jadi manusia tidak akan pergi kepada, yang pertamanya kepada Nuh alaihi salam, kan? Jumpa Nabi Nuh, mereka berkata, ya Nuh anta, pergi jumpa kepada Nabi Adam, kepada Adam alaihi salam, mereka berkata, manusia kata, kita semua kata, ya Adam anta abul bashar, hai Adam, kau adalah bapa kepada manusia. Khalaqakallahu biyadih, kan? Maknanya Allah Taala ciptakan engkau dengan tangannya. Ya, ala tara ma nahnu fihi isfa' lana ila rabbika. Ya, hai Adam, sungguhnya engkau adalah bapa kepada manusia. Ya. Jadi mintalah syafaat kepada Tuhan engkau, tidakkah engkau lihat keadaan kami sekarang? Ala tara ma nahnu fihi. Ya. Jadi engkau Abul Bashar, Allah Ta'ala ciptakan engkau dengan tangannya. Ya, isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kepada kami, untuk kami kepada Tuhanmu. Ya. Tidakkah engkau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Jadi Adam kata, maknanya sesungguhnya Adam kata, sungguhnya Tuhanku hari ini murka sungguh hari inilah, kan? Dia murka sungguh hari ini. Maka Nabi Adam AS pun menyebutlah kesalahan yang telah dia lakukan apa semua tadi, kan? Sebagai apa? Sebagai nak mengelakkan dirinya. Dia kata, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergi kepada selain aku, pergilah kamu semua kepada Musa AS. Jadi pergilah kamu semua kepada Nuh. Okay? Dia kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Kata Nabi Adam alaihi salam. Itu di antara lafaz hadis lah. Ya. Dia kata manusia berkata kepada Adam, anta abul bashar khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi. Allah Ta'ala telah tiupkan pada engkau daripada ruh ciptaannya. Wa amaral malaikata, dan Allah telah perintahkan para malaikat, fasajadu laka, lalu malaikat telah sujud kepada engkau. Isfa' lana ila rabbika, mohonlah syafaat untuk kami kepada Tuhan engkau. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ni macam mana? Ya. Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah engkau lihat sekarang apa yang telah menimpa kami? Fa yaqulu Adam, maka Nabi Adam AS pun menjawablah.
Okay? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu. Sesungguhnya Tuhanku hari ini amat murkalah, amat marah. Kan? Yang mana kemarahan dia tidak seperti kemarahan hari ini sebelum ini. Walan yaghdaba ba'dahu mithlahu, dan kemarahan kemarahan hari ini tidak sama, dia tidak akan marah selepas ini sebagaimana dia marah hari ini. Sebelum tu dia kata Allah tidak pernah marah seperti marah dia hari ini sebelum ini, dan begitu juga selepas ini. Wa innahu nahani 'anil syajarah, sesungguhnya Allah telah melarang aku daripada pohon itu, pohon dalam syurga tu kan. Pohon dalam syurga yang ditipu oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia kata kalau makan pokok ni kamu akan jadi kekal lah, kan, kamu tak mati dah. Jadi dia pemakan. Allah sebelum tu Allah Taala dah larang dia, maka dia telah menyalahi perintah Tuhannya. Jadi dia kata dia telah melarang aku daripada pohon itu, fa asaituhu, lalu aku menerahkainya. Nafsi nafsi nafsi, hanya diriku diriku diriku. Maksud dia masing-masing lah, aku tak boleh nak tolong lah. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh, Nabi Adam AS kata pergilah cari orang lain, dan dia recommend kita pergi cari Nabi Nuh AS. Kan? Idhabu ila Nuh fayatuna Nuhan, lalu kita semua manusia akan pergi mencari Nabi Nuh AS. Lalu manusia berkata, ya Nuh, hai Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama kepada penduduk di bumi. Nabi Nuh AS rasul Allah yang pertama kepada penduduk di bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, sesungguhnya Allah telah menamakan engkau sebagai hamba yang bersyukur, syakura, yang amat bersyukur kepada Allah. Isfa' lana ila rabbika, mohonlah syafaat untuk kami kepada Tuhan engkau. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini? Fayaqulu, maka Nabi Nuh AS pun menjawab, inna rabbi azza wa jalla, sesungguhnya Tuhanku azza wa jalla yang maha tinggi lagi maha perkasa lagi maha mulia, qad ghadiba al-yawma, sesungguhnya dia teramat murka hari ini, ghadaban lam yaghdab qablahu wa mithlahu, yang mana kemurkaan itu tidak sama dengan sebelumnya, dan dia tidak pernah marah seperti ini sebelum ini dan selepas ini. Ataupun dia kata wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha, dan sungguhnya aku pernah ada doa yang telah aku mohon kepada Allah di atas kaumku, atas membinasakan kaumku. Aku dah pernah berdoa minta kepada Allah Taala atas membinasakan kaumku. Nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kamu semua kepada selainku. Maka Nabi Nuh AS pun dia suruh pergi cari Nabi yang lain, dan dia recommend jumpa Nabi Ibrahim. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kamu semua kepada Nabi Ibrahim AS. Fayatuna Ibrahim, maka manusia pun pergilah jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina salawatullahi wasallamu. Fayaquluna ya Ibrahim, maka mereka berkata, hai Ibrahim, anta nabiyullah, engkau adalah Nabi Allah, wa khaliluhu, dan kekasihnya, min ahli al-ardi, daripada penduduk di bumi. Isfa' lana ila rabbika, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan kau. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau melihat keadaan kami sekarang ini? Fayaqulu lahum, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu, sesungguhnya Tuhanku kan hari ini teramat marah, yang marahnya hari ini tidak seperti dia marah sebelum ini, dan dia tidak akan marah lagi, dan sekali-kali tidak akan marah selepas ini, ya, wala yaghdabu ba'dahu mithlahu, seperti ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabatin, sesungguhnya aku telah berbohong dengan 3 pembohongan, atau aku telah berdusta dengan 3 dustaan. Fadzakarahunna Abu Hayyan fil hadis, nafsi nafsi nafsi, maksudnya disebut 3 itulah, kan, maknanya ketika kaum dia ajak pergi ketika dia keluar bersama dengan isteri dia Sarah ke Mesir, kan Raja Mesir ni dia suka ambil isteri orang dan sebagainya,
Jadi tanya dilihat dia pernah isteri Nabi Ibrahim AS itu Sarah, maka raja tadi nak ambil Sarah tadi, maka ditanya kepada Nabi Ibrahim ni siapa? Maka Nabi Ibrahim jawab ini adalah saudara perempuanku, ukhti. Kan? Hadi ukhti. Ini saudara perempuanku. Maksudnya bukan dia menipu, dia berkata saudara perempuan se-Islam, saudara se-Islam. Yang pertama. Yang keduanya, ketika dia berniat untuk memecahkan berhala-berhala kaum dia yang disembah oleh kaum dia tadi, ketika mereka ajak dia keluar berburu, jadi dia kata apa? Inni saqim, aku sakit. Dia tak nak pergi. Digunakan alasan aku sakit. Jadi sakit apa sebenarnya? Dia kata aku sakit. Dia tak beritahu dia sakit apa. Dia kata inni saqim, aku sakit. Dalam sebenarnya sakit hati lah. Melihat kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ataupun menyekutukan Allah. Ya. Yang ketiganya ketika dia bertanya, engkaukah yang telah memecahkan berhala-berhala ini? Kan? Berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan yang kami sembah. Okay? Jadi mana sebelum tu Nabi Ibrahim dia sangkutkan kapak dia kan di berhala yang paling besar tu kan. Dia tanya yang besar ni lah. Tengok kapak dia tanya yang besar lah. Dia berkata takkan macam mana kamu nak tanya patung yang tak boleh bercakap, tak boleh faham ni. Dia kata kalau dia patung yang tak boleh cakap, kenapa kamu sembah dia? Gitu. Sehinggalah dia dibakar oleh kaum dia lah, dicampak dalam api yang amat besar kan, dibakar, tapi tak jadilah. Sebab Allah Ta'ala kata kepada api kuni bardan wa salaman. Jadilah sejuk dan sejahtera. Baik, itu cerita dia lah. Nafsi, diriku. Pergilah cari orang lain. Idhabu ila ghairi, pergilah cari selainku. Idhabu ila Musa, dia recommend Nabi Musa AS pula. Pergi cari Musa. Kan? Jadi manusia semua pergilah cari Nabi Musa AS. Fayaqulun, mungkin ada soalan macam mana boleh kenal Nabi Musa? Adalah cara dia. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita cara nak kenal Nabi ni. Kan? Ini cerita alam ghaib. Kita hanya wajib beriman. Tak perlu tanya soalan. Fayaqulun, dan mereka berkata, ya Musa, hai Musa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, faddalakallahu birisalatih, Allah telah mengutamakan, memberi kelebihan kepada engkau dengan perutusan daripadanya, wa bikalamihi ala nas, dan Allah Ta'ala bercakap ke atas engkau, dengan engkau, di atas manusia. Okay? Jadi Allah bercakap dengan engkau secara maknanya direct, tidak berperantara. Jibril alaihissalam, ishfa' lana ila rabbika, berilah syafaat kepada kami, untuk kami kepada Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau lihat keadaan kami ini bagaimana? Fayaqulu, maka Nabi Musa AS menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab min qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Macam jawapan semua Nabi di atas lah. Wa inni qad qataltu nafsan, sungguhnya aku telah membunuh satu diri. Walam umar biqatliha, dan aku tidak pernah diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, diriku. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kamu cari Nabi Musa AS. Pergilah kamu cari Nabi Isa. Idhabu ila Isa bin Maryam, fayatuna Isa, pergilah cari Isa bin Maryam, maka mereka pun mendatangi Nabi Isa. Fayaqulu, mereka berkata, ya Isa, hai Nabi Isa, anta Rasulullah, kau adalah utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah ciptaannya yang dia campakkan ke dalam kalimahnya, kalimah kun fayakun. Allah Ta'ala kata jadilah dia, kan, kepada Maryam alaihissalam, wa ruhun minhu, dan ruh ciptaan Allah Ta'ala daripadanya, ditiupkan kepada Isa tadi. Wa kallamtan nasa fil mahdi, dan kau telah bercakap dengan manusia ketika kau masih dalam buaian, sabiyan, masih kanak-kanak, bayi. Ishfa' lana, berilah syafaat untuk kami. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat keadaan kami sekarang ini? Wa yaqulu Isa, maka Nabi Isa AS pun menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma lam yaghdab mithlahu qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Macam jawapan semua Nabi di atas lah. Walam yadhkur dhanban, dia tak sebut apa salah dia, kesalahan yang pernah dia buat. Dia kata nafsi, diriku, masing-masing lah. Idhabu ila ghairi, pergilah cari selainku. Idhabu ila
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah Muhammad, carilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka mereka manusia semua pun mendatangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, mereka berkata, hai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, wa khatimul anbiya, dan penutup bagi para nabi, penyudah bagi para nabi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, sesungguhnya Allah telah ampunkan bagi engkau segala dosa engkau, apa yang terdahulu dan apa yang akan datang, apa yang kemudian. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhan engkau. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini. Fa'antaliqu, maka kata Nabi SAW, aku pun pergi. Fa'antaliqu, aku pun bergerak. Fa'ati tahtal arsy, aku pun pergilah di bawah arash. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, aku pun sujud, kan, aku pun jatuh sujud kepada Tuhanku azza wa jalla, ya. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah Ta'ala bukakan kepada Nabi SAW segala pujian. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi segala pujian, kan, yang tidak pernah diajar kepada seorang pun sebelum aku, Nabi kata. Maksudnya Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan kepada Nabi SAW macam mana Nabi nak memuji Allah Ta'ala waktu itu, kan, dan mengulangi pujian ke atas Allah. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, hai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, dongaklah kepalamu, sal tu'tah, mintalah engkau pasti akan diberi, washfa', berilah syafaat, tusyaffa', engkau akan diberi syafaat, ya. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun angkat kepalaku, fa'aqulu ummati, aku pun kata ummati, umatku, kan. Dia pun katalah, bila dah mula-mula sekali dia ingat sekali apa yang dia ingat sekali, Nabi SAW ketika dia disuruh Nabi bercakap tadi, aku pun kata ummati ya Rab, umatku hai Tuhanku, ummati ya Rab, umatku hai Tuhanku. Dan ini bila ni, ketika di hari mahsyar, ketika Nabi SAW mula nak minta syafaat kepada Allah untuk didirikan al-mizan, ya. Ini serta syafaat. Jadi fayuqalu, maka dikatakan, ya Muhammad adkhil min ummatika, hai Muhammad, masukkanlah daripada umat engkau, man la hisaba alaihim, okay? Mereka yang tidak ada hisab ke atas mereka, min al-bab al-aiman min abwabil jannah, daripada pintu sebelah kanan, pintu daripada sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga yang 8 tu, kan. Wahum syuraka'un nas, mereka ni macam-macam orang, ya. Fima siwa dzalika min al-abwab, dan manusia yang macam-macam tadi dimasukkan melalui pintu-pintu yang lain lah. Pintu yang sebelah kanan itu adalah untuk orang yang masuk syurga tanpa hisab, kan. Pintu yang lain itu dimasukkan oleh semua orang lah. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwa aku berada di tangannya, innama bainal misra'aini min masari'il jannah, sesungguhnya di antara dua pintu tu, kan, di antara kiri kanan pintu tu, kan, jauh dia kana baina Makkah wa Himyar, kan, di antara Makkah dan Himyar, atau kama baina Makkah wa Busra, ataupun di antara Makkah dan Busra, luasnya satu pintu syurga tersebut, kan. Ada 8 pintu lah yang akan dimasuki oleh manusia tadi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, ini cerita berkenaan dengan fa innahum yastashfi'una birrusul ila Allah. Semua manusia di akhirat nanti akan pergi cari nabi-nabi untuk minta syafaat kepada mereka lah, kan. Jadi syafaat itu tidak akan dibenarkan melainkan kepada siapa yang Allah Ta'ala redha dan kepada siapa yang Allah Ta'ala izinkan. Dalam kitab ni Syekh dia dah sebut dah, kan, tentang syarat-syarat syafaat. Tengok apa dia syarat syafaat. Ini sebutnya adalah syarat-syarat syurutus syafa'ah. Saya bacakan syurut syafa'ah di sini lah.
Boleh ya. Ayat الشفاعة العظمى الشفاعة على الكبائر. سبع شفاعة. Okay. Ala kulli hal, syurut syafaah ni maksudnya syarat syafaat untuk diberi syafaat hanya untuk hanya kepada yang Allah Taala izinkan. Dan kalau Allah tak izin, tak boleh nak bagi syafaat lah. Yang keduanya, syafaat itu diberikan kepada orang yang Allah Taala redha. Kalau Allah tak redha, tak dapatlah syafaat tadi. Tak dapat diberikan kepada orang yang dikehendaki untuk memberi syafaat. Dia mesti ada izin dan mesti ada redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syurut syafaah. Ada tadi. Tabah. Okey. Jadi fakulluhum, seluruh mereka yata'akharu 'an asy-syafa'ah. Semua nabi maknanya berundur ataupun tidak menerima permohonan untuk diminta syafaat kepada Allah Taala untuk manusia. Kan? Iaitu syafaat dia supaya diminta untuk mereka dibuka pintu syurga, ya, supaya mereka dapat masuk syurga. Baik. Habislah tentang syafaat. Jadi syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat dicapai dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taat kepada Allah itu adalah taat kepada Rasul lah. Kan? Allah kata ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan yang taatlah kepada yang memerintah kamu pada perkara yang makruf lah. Kalau perkara maksiat jangan ikutlah. Kan gitu. Jadi nak dapat syafaat Nabi sallallahu kena melakukan ketaatan lah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa adalah kamu ambil, apa yang Rasul larang adalah kamu tinggalkan. Baik, habis cerita tentang syafaat dah. Kita masuk pula berkenaan dengan fasal yang ke-27, sabatul mu'mini 'indal maut. Keteguhan orang beriman ketika menghadapi saat kematian. Jadi orang beriman ni kan, ini yang Allah Taala berikan kelebihan ini kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ni maknanya orang yang tentulah beriman dan beramal soleh. Ya kan, bukan dekat iman saja. Gitu. Sebab tu bila sebut kita mukmin ni adalah orang yang beramal soleh. Kalau muslim ni belum tentu dia buat amalan soleh. Mungkin dia fasik. Mungkin dia dosa dia lebih banyak daripada amalan soleh dia. Ini maknanya muslim. Sebut di sini sabatul mukmin, keteguhan orang beriman. Al-mukmin. Tapi kita fahamlah bila sebut mukmin maka dia masuk sekali lah muslim kan. Tapi bila sebut muslim dan mukmin maka mukmin lebih tinggi darjat daripada muslim. Baik, jadi macam mana orang beriman itu dia boleh jadi teguh ketika dia nak hadapi kematian ataupun sakaratul maut. Macam mana boleh teguh? Kerana dia syahadati alla ilaha illallah 'indal maut. Kerana dia boleh mengucap, dia boleh menyebut kalimah la ilaha illallah ketika nak mati, kan? Dan bagi kalimah la ilaha illallah ni ada kesan yang sangat besar lah, kan? Kesan yang amat besar fi takfiri sayyi'at, dalam menghapuskan dosa-dosa, wa ihbatiha, kan? Dan maknanya memadamkannya kalimah la ilaha illallah tu. Jadi la ilaha illallah tu di akhir kehidupan orang tu dia boleh menghapuskan dosa-dosa lah. Kan? Kenapa? Li'annaha syahadatun. Kalau dia adalah satu persaksian min abdin muqinin, daripada seorang hamba yang yakin biha, dengannya, dengan kalimah la ilaha illallah itu tidak ada yang layak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Yang ini hanya kepada Allah Ta'ala saja. Apa dia ibadah? Sama ada ibadah yang berbentuk zahir dan ibadah yang batin. Yang zahir ni apa dia? Solat, puasa, zakat, haji,
zikir, baca Al-Quran, kan? Daripada sedekah, infak dan sebagainya. Ibadat yang zahir, kan? Perkataan yang baik, bertemu orang dengan wajah yang berseri, kata ini semua kebaikan. Jadi amalan yang zahir. Bagaimana amalan batin? Amalan batin ni amalan kita kata contohnya yakin, kan? Yakin, ikhlas, jujur, patuh, apa lagi? Maknanya tawakal, kan? Cinta, harap, kan? Itu amalan yang batin. Jadi maknanya syahadah itu daripada seorang hamba yang yakin dengan semua tu. Dengan kalimah la ilaha illallah itu, yang arif, yang kenal segala, yang mengetahui segala tuntutan bagi kalimah la ilaha illallah. Yang mana dia tahu dalam kalimah la ilaha illallah ada nafi dan ada isbat. Kan? Ada nafi, penetapan dan ada penolakan. Kan? Ada penolakan dan ada penerimaan. Tak boleh terima semua, tak boleh tolak semua. Kan? Terima hanya apa yang Allah Ta'ala perintah, tolak apa yang Allah Ta'ala larang. Ada nafi dan ada isbat. Kalimah la ilaha illallah itu. Kan? Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ibadah tu hanya untuk Allah. Jadi bila kenal tuntutan la ilaha illallah, perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah, kan? Maksudnya dia kenal benda tu. Jadi semua ni kena belajar lah. Kena menuntut ilmu lah. Jadi tidak dapat tidak, maknanya mesti ataupun lazim bagi seseorang untuk mendapat keredaan Allah dan selamat ketika sakaratul maut. Dia kena berilmu lah. Jadi tak boleh berpisah diri dengan ilmu. Terutamanya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik. Jadi bila disebut kalimah la ilaha illallah itu maknanya, dan dia faham tuntutan la ilaha illallah, kehendak la ilaha illallah dia faham, dalam kehendak tu ada nafi dan ada isbat. Qad matat minhu syahawatu. Dengan itu syahwat-syahwatnya akan mati. Kan? Sebab jiwa dia dah dipengaruhi oleh ilmu tentang la ilaha illallah tadi. Jadi syahwat dia akan mati, dan walanat nafsuhu al-mutamarridah, nafsu kebinatangan ataupun nafsu buas, kan, yang meronta-ronta itu akan jadi jinak, akan jadi lembut. Nafsu tadi, nafsu yang liar itu dia akan jadi lembut. Kenapa? Karena tadilah ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah tadi. Jadi kita kena faham betul, kan? Dalam tu ada tuntutan, ada nafi dan ada isbat, ada perintah dan ada larangan dalam tu. Jadi maknanya berhajat kepada pengetahuan, belajar sampai bila? Sampai matilah, kan? Jadi lagi banyak ilmu seorang, lagi banyak dia mendengar tentang Allah Ta'ala, tentang kebesaran Allah, tentang dalil Al-Quran, dalil hadis, dan menghayatinya, maka lagi akan kuat keyakinannya, lagi akan tinggi derajat keimanan dia, insya-Allah Ta'ala. Kemudian dengan itu juga, dengan syahadah la ilaha illallah tadi, wanqadat ba'da ibaiha wasti'saiha. Jadi nafsu tadi akan dia jadi macam patuh, kan? Dia akan jadi macam kuda yang telah dikekang, kuda liar tadi, kan, ataupun lembu yang telah dicucuk hidung dia. Maksudnya wanqadat, dia akan patuh selepas dia tadi liar dan enggan dan melawan. Ini pentingnya kita belajar ni, kan, belajar ilmu tauhid, ilmu akidah tadi. Kenapa? Karena kita nak menjinakkan nafsu kita lah, yang sentiasa mutamaridah tadi, yang sentiasa bertindak liar, kan. Jadi dijinakkan nafsu itu dengan qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu berkenaan dengan kitab Allah, belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, penghayatan Al-Quran, menghayati Al-Quran tadi, kan, tadabbur Al-Quran, belajar tu. Kemudian baca hadis, memahami hadis, ya. Jadi maknanya di situ dia kunci untuk menjinakkan nafsu kita yang mutamarridah tu, kan. Bila kata nafsu ni macam itulah, dia sentiasa innan nafsa la'ammaratun bisu',
Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh, suruh dengan keburukan dan kejahatan. Itu dia. Jadi bila kita dah dapat menguasai nafsu ke arah keredaan Allah Ta'ala, ke arah ilmu, kan, maka selamatlah kita. Dan kita merasa aman dan teguhlah ketika kita menghadapi sakarat al-maut, nak mati nanti. Okey, wa aqbalat ba'd aradhiha. Jadi nafsu tadi dia akan patuh, tunduk. Okey. Ini sebagaimana dikatakan an-nafsu katifli. An-nafs kan? Nafsu ini seperti bayi, katifli karradhi'i. Ya, an-nafsu dikatakan an-nafsu karradhi'i, seperti baby yang sedang menyusu. Ya. Ini kata siapa ya? Saya tak ingat. Kata Al-Busairi. Al-Busairi, kata Al-Busairi. Ya, wan nafsu katifli. Karena nafsu ini seperti baby. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Ya, wa in tuftimhu yanfatimi. Nafsu ni diibaratkan seperti, kata Al-Busairi, nafsu ini diibaratkan seperti baby yang sedang menyusu. Baby in tuhmilhu, sekiranya engkau biarkan dia terus menyusu, dia akan terus membesar. Sampai besar di susu mak dia kan. Jadi kalau ikut kita sampai 2 tahun, tapi kalau mak dia biar sampai 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun masuk sekolah tadika pun masih lagi menyusu mak dia. Kalau dibiarkanlah. Syabba ala hubbir radha'i. Dia akan sentiasa suka kepada menyusu mak dia tadi. Kalau dibiarkan, nafsu tu macam tu. Bila kita biarkan dia berleluasa, dia buat. Ikutkan nafsu kan. Apa yang dia nak buat? Wa in tuftimhu, kalau engkau sekat dia, engkau putuskan dia dengan susu mak dia, yang fatimi, dia akan terima. Apa nama dia, ikut je. Kan macam kita, macam anak kita kan. Dia tak sampai lebih 2 tahun, dia tak menyusu dah. Begitu. Kemudian kita lagi, wajahidin nafsa wa syaitana wa'sihima. Ni maknanya syair tentang apa nama, kita nak kena kekang nafsu ni lah. Wajahidin nafsa wa syaitan. Lawanlah nafsu dan syaitan. Wa'sihima, dan derhakailah mereka berdua. Maksudnya, jangan taati nafsu dan syaitan. Wa in huma mahdaka an-nushu fatahum. Jadi maknanya kalau nafsu dan syaitan tadi dia memberi nasihat kepada engkau, macam tu seolah-olah dia memberi nasihat kepada engkau, tapi sebenarnya dia tidak memberi nasihat. Dia ajak engkau kepada buat baik, sebenarnya dia tidak mengajak engkau kepada buat baik. Dia nak suruh engkau jadi macam dia juga. Okay? Ini syair dia tentang nafsu lah. Okay? Baik, dia ada syair yang panjang, Al-Busairi. Kemudian jadi wanqadat ba'da ibaiha wa isti'saiha, dia akan jadi patuhlah selepas dia enggan dan liar. Qad matat wa aqbalat ba'da i'radiha, dia akan datang selepas dia berpaling. Dia akan taatlah pada kita. Wa zallat ba'da 'izziha, dia akan jadi hina selepas dia tu jadi berusaha nak menguasai kita. Kita hinakan dia. Kita tak taat pada dia. Okey? Wa kharaja minha hirsuha 'ala ad-dunya wa fuduluha, maka akan keluarlah daripada nafsu itu, daripada diri itu, akan ketamakannya di atas dunia dan apa-apa yang berkaitan dengan dunia daripada kelebihan kehidupan ni lah. Kan? Ketamakan kata dunia dah tak ada lah. Kenapa? Kerana nafsu sudah tak dikuasai oleh nafsu, dah dikuasai oleh iman tadi. Orang beriman telah menguasai nafsu dia, bukan nafsu dia yang menguasai dia. Jadi akhirnya janganlah biarkan kita dikuasai oleh nafsu kita. Gitu. Jadi wa kharaja minha hirsuha 'ala dunya wa fuduluha wastakhdhat. Dia akan merasa hina lah, dia akan jadi hina. Jadi seseorang itu dia akan menghinakan diri dia atau merasa hina dia di hadapan Tuhannya. Baina yadi rabbiha wa fatiriha, di hadapan Tuhannya yang telah menciptakannya dan Tuhannya adalah Tuhannya yang hak, kan? Adzalla ma kana lahu, dia akan menghinakan diri dia sehina-hinanya di hadapan Tuhannya apabila nafsu tidak dapat menguasainya.
wa arja ma kana li afuhi wa maghfiratihi wa rahmatihi, dan waktu itulah dan seorang beriman itu dia amat berharap kepada keampunan Tuhannya, kemaafannya, keampunannya dan rahmatnya. Wa tajarrada minha at-tauhid min qita'i asbab syirk, kan? Jadi dia akan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan segala sebab-sebab yang boleh membawa kesyirikan, kan? Mana dan setelah dia mengetahui tentang kebatilan perkara-perkara yang menyebabkan kesyirikan itu, fazalat minha tilkal munaza'at allati kanat mashghulatan biha, maka segala kesibukan yang menghalang dia daripada mentaati Tuhannya tadi akan habislah, akan hilang. Kenapa? Kerana dia telah menguasai nafsu dia. Wajtama'a hammuha ala ma aiqanat bil qudum alaihi wal masir ilaihi, maka terhimpunlah segala matlamat dan tujuannya, ya, ala man aiqanat. Jadi ke atas mereka yang yakin bahawa dia akan bertemu kepada Allah Ta'ala, maka dia bersedia, kan, untuk pergi menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bila-bila masa. Kerana dia telah sedia. Kenapa? Kerana dia sentiasa bersedia, kan. Jadi dengan itu fawajahal abdu wajhahu bi kulliyatihi ilayhi, maka hamba tadi dia akan menghadap kepada Tuhannya dengan seluruh jiwa raganya, tubuh badannya dan jiwanya, tu dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala biqalbihi wa ruhihi, dengan sekali dengan hati dan jiwanya, dan wahammihi, dan segala kepentingannya, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita dia. Fastalama wahdahu zahiran wa batinan, maka akan diserahkan dirinya tadi secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastawa sirruhu wa alaniyatuhu, jadi yang dalamannya sama dengan yang luarannya. Itulah, dalamannya sama dengan luarannya. Bukan munafik. Munafik dalam tak sama dengan luar. Orang beriman dalam sama dengan luar. Faqala, lalu dia pun menyebut la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah mukhlisan min qalbih, ikhlas daripada hatinya. Jadi maknanya penyebutan kita terhadap la ilaha illallah tu mesti ada penghayatan, kan? Mesti ada penghayatan dengan menerima segala ketetapan perintah Allah, menolak segala larangan Allah Ta'ala dalam tu. Menerima mengisbatkan segala kebesaran bagi Allah, segala sifat kesempurnaan bagi Allah, dan menafikan segala sifat kekurangan bagi Allah. Jadi ikhlas, mukhlasan min qalbihi, dalam keadaan dia tu mengikhlaskan hatinya dengan ucapan la ilaha illallah tadi. Cuba kita, kan, setelah kita belajar kita sebut la ilaha illallah. Jadi apa yang kita rasa dalam hati kita? La ilaha illallah. Apa yang kita rasa dalam hati kita? Sebab tu kita tengok sebahagian sahabat-sahabat kita, kan, yang dia ni daripada Kristian ke, daripada apa ke, Buddha ke apa, bila dia belajar Islam, dia kaji Islam dan dia dapat petunjuk Islam, bila dia nak masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia akan menangis. Kenapa? Entahlah, dia menangis kerana kepuasan, kan? Dia rasa bebas, dia rasa lapang, dia rasa seronok, dia rasa bahagia, kan? Dia rasa ketenangan yang tak boleh nak diceritakan, ketenangan yang tak boleh nak digambarkan dengan lisan tadi, kan? Tak boleh nak buat kita ayat menggambarkan tentang ketenangan yang dia alami sekarang ketika dia menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So dia tengok dia pun menangis ketika mengucap kalimah ni, kerana mereka dah faham dia mendapat sesuatu yang teramat berharga dalam kehidupan mereka, sesuatu yang kalau nak dijual dengan 10 kali dunia pun tak akan dijual, kan? Kalimah ini dan akidah ini, dan mereka akan berpegang dengannya sampai mereka mati, dan mereka suka untuk mengajak orang lain untuk melakukan seperti mana yang mereka lakukan. Kenapa? Kerana Islam yang mereka dapat itu dengan hasil usaha mempelajari dan mengkaji daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeza dengan
Islam asal, Islam keturunan yang ditulis pada Maikat tu. Muslim, Islam, agama Islam. Tapi pengamalan dia tak membayangkan dia sebagai seorang Islam. Kan? Menipu, rasuah, kan? Mencuri, berzina, minum arak, apa lagi macam-macam segala dosa dia buat. Solat, tak solat. Solat pun tak tahu solat. Al-Quran pun tak tahu baca Quran. Macam mana nak faham? Kalau Quran tak tahu baca, macam mana nak faham? Kan? Jadi mana tak sama di antara dua orang ni lah. Begitu. Waqad takhallasa qalbuhu min at-ta'alluqi bi ghairihi, yang mana hati dia tak ada dah takluk dengan selain daripada Allah Taala. Yang tertakluk hati dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tak kisah dengan apa dunia ni. Apa dunia nak buat pada dia tak kisah dah. Tapi hati dia hanya tertakluk kepada Allah Taala, kepada kebesarannya, kekuasaannya. Allah Jalla wa Ala tadi. Dia hanya takut kepada Allah, hanya minta kepada Allah, hanya cinta kepada Allah dan lakukan segala perkara kerana Allah. Patuh dia kepada Allah Ta'ala, tidak berbelah bagi. Jadi hati dia dah sunyi dah daripada takluk kepada selain Allah Ta'ala dan tidak berpaling lagi lah kepada selain Allah Ta'ala. Tidak berkenan, tidak minat, tidak berhajat langsung kepada keindahan, kekayaan hidup di dunia ini yang sementara. Qad kharajatid dunya kulluha min qalbihi. Dunia ni dah keluar seluruhnya daripada hati dia. Dia tak berasa nak sibuk-sibuk macam orang lain nak kumpulkan harta, kan, bekerja, dapatkan duit dengan berbagai cara, kan. Yang penting akaun tu penuh dengan duit. Apa nama? Duit di bank tu berangka-angka, 5-6 angka duit dalam akaun dia, umpamanya beli emas lagi, kan. Beli emas, jual emas, beli tanah, buat hartanah lagi dan sebagainya. Kan fikir macam mana nak bina empire kekayaan. Bisnes ni, bisnes tu, jual rumah, jual kereta, apa lagi, macam-macam. Dah tak pedulilah dengan apa nama? Transaksi ribawiyah dan sebagainya, tak pedulilah, tak kisah dah. Yang penting dia capai cita-cita dia, matlamat dia tercapai, dia boleh maknanya selesa dengan duit yang banyak dalam bank dia tadi, ataupun harta dia yang banyak tadi, kan. Geran tu, geran ni, geran tanah, geran rumah dan sebagainya, kan. Sentiasa lapar dengan dunia, tak pernah kenyang. Ini kita saksikan dengan orang-orang dunia, kan, bekerja daripada subuh sampai ke maghrib, sampai ke lewat malam, pukul 12 malam dan sebagainya. Kenapa? Karena harta dunia tadi, dan masa teramat berharga bagi orang-orang bisnes ni, kan. Kenapa? Kerana kalau dia rugi 10 minit atau 1 jam, maknanya dia kehilangan berjuta-juta wang, berjuta-juta ringgit akan hilang daripada diri dia. Jadi tak tahulah, ditipu oleh dunia tadi, sonok dengan dunia, sonok tengok angka-angka wang, dan akhirnya itu yang dia akan tinggalkan dan mungkin akan jadi penyesalan untuknya pada hari kiamat apabila dia tidak menggunakannya pada jalan yang sepatutnya. Jadi begitu. Jadi orang macam ni yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang hati dia hanya tertakluk kepada Tuhan, jadi dengan pengetahuan dia dah kenal Allah, kan? Dia hanya berpaling menghadap kepada Allah Ta'ala, tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Dunia tidak dapat menggoda dia, kan? Kenapa? Kerana dunia dah keluar daripada hati dia. Dia dah talak 3 kepada dunia tadi, kan, tak akan rujuk lagi dah. Wa syarafal quduma ala rabbih, dan dia hanya memilih jalan untuk pergi kepada Tuhannya hari demi hari dan menunggu saat-saat ketibaan untuk bertemu dengan Tuhannya. Wa khamadat niranu syahwatihi, api syahwat gejolak, api syahwat itu terpadam daripada diri dia. Syahwat tak dapat nak menguasai dia lagi dah. Wa amtala'a qalbuhu minal akhirah, hatinya penuh dengan ingatan pada hari akhirat. Keyakinan dia begitu. Keyakinan dia dah penuh dalam jiwa dan hati dia, kan? Maka tidak lagi syahwat yang meronta dalam hati dia. Yang ingatnya yang ada dalam hati dia adalah penuh dengan akhirat, menanti untuk bertemu dan melihat dan menikmati janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di syurga yang kekal abadi. Inilah dia sya'nul anbiya, keadaan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ala nabi dan ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam, kan. Fasarat nusba ainaihi
Akhirat tu ada depan mata dia. Dia tak berminat dengan dunia, tak berminat dengan kekayaan dan sebagainya. Kan? Macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika zaman pemerintahan dia, dunia datang di rumah dia tadi, depan rumah. Kan? Atat ilaihi dunya fahiya raghimatun. Dunia datang kepada dalam keadaan terpaksa berhimpun di depan mata dia. Kan? Dan dia tak terpedaya pun dengan, tak terpesona pun dengan keindahan dunia tadi. Kan? Maknanya dia bahagi-bahagikan. Fasarrafaha sarfan jamila, kan? Fasarrahaha sarahan jamila, maka dia bahagi-bahagikan harta tadi kepada manusia dan dia hanya melihat kepada apa yang boleh menyambung nyawa dia, iaitu roti kering yang dicicah, yang direndam dalam minyak zaitun untuk ditelan. Minyak itu untuk dilembutkan, kemudian dia telan dan makan roti dia untuk menyambung hidupnya. Itu dia sya'nu keadaan khalifah, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wasaratid dunya wara'a zahri, jadilah dunia itu di belakang dia, bukan dunia itu di hadapan dia. Kalau dunia depan dia, nampak dia. Nak kejar dunia kan, memang tak habis. Kejar dunia ni memang tak akan habis. Dunia ni kita kejar, akhirnya kita yang habis, kita yang mati. Dunia tak habis. Habis tu. Jadi letakkan dunia di belakang kita. Dunia akan kejar kita, bukan kita kejar dunia. Okay? فكانت الشهادة الخالصة خاتمة عمله. Maka jadilah dia syahadah yang tulen tu, syahadah yang tulen, yang asli itu, yang khalis itu, yang bersih itu adalah penyudah bagi amalannya. La ilaha illallah. Fatahharathu min dhunubihi, maka syahadah la ilaha illallah itu akan mensucikannya daripada segala dosanya. Kalimah la ilaha illallah tadi penyuci bagi dosa. Tapi tengoklah macam mana jadi penyuci bagi dosa kalau orang tu bermaksiat dalam kehidupan dia. Jadi bila dah kalimah la ilaha illallah itu mensucikan dia, membersihkan dia daripada segala dosanya, wa adkhalathu, dan kalimah la ilaha illallah itu akan memasukkan dia ala rabbih, menemui Tuhannya. Kan? Menemui Tuhannya, li'annahu laqiya rabbahu bi syahadatin sadiqatin khalisatin. Kenapa? Karena dia menemui Tuhannya dalam syahadah yang benar. Syahadah yang benar, bukan dia berdusta, bukan dia munafik. Kan? Dia benar-benar yakin, benar-benar beriman. Kan? Khalisatin, benar-benar ikhlas. Kan? Tidak bercampur dengan sembarang perkara-perkara apapun yang merosakkan kalimah la ilaha illallah ataupun mencacatkan kalimah la ilaha illallah. Wa faqa zahiruha batinaha. Jadi zahirnya sebut la ilaha illallah dan batinnya pun jelas, faham, beriman, yakin, ikhlas. Kan? Seronok dia nak bertemu dengan Tuhannya. Wa sirruha alaniyataha, sama rahsianya dan zahirnya, kan? Yang rahsia dan yang zahir sama. Walau hasala lahu syahadah ala hadzal wajhi, kan? Kalaulah terhasil baginya syahadah ini di atas cara ini, kan? Betul-betul ikhlas, yakin tadi, kan? Fi ayyamis sihah, pada hari-hari sihat ni, pada hari-hari yang tidak sakit ni, lastauhasha minad dunya wa ahliha, nescaya dia akan menjauhkan dunia dan ahlinya. Dia akan merasa dunia ni mengganggu dia. Dia akan merasa dunia dan penduduk dunia ni akan mengganggu dia daripada bersendirian dengan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Wa farra ila Allah minan nas, dan dia akan melarikan diri dia daripada kepada Allah Taala, daripada manusia. Dia akan larikan diri daripada manusia kepada Allah apabila terhasil nikmat mengucap kalimah syahadah ini, la ilaha illallah tadi. Dan sebut dengan betul-betul, dengan maknanya ada pengisian dia, dengan ilmunya dan yakinnya. Dia akan lari daripada dunia dan lari daripada manusia menuju kepada Allah dengan amalan salih, dengan penuh keikhlasan dan kecintaan dan ketundukan, kejujuran. Okay? Wa anisa bihi duna ma siwahu, dan dia akan merasa bahagia sangat dengan
sebutan la ilaha illallah tadi, dengan kedekatan dia kepada Allah Ta'ala. Lakinnahu syahida biha biqalbin mashhunin bisyahawati wa hubbid dunya bihubbil hayati wa asbabiha. Akan tetapi jika dia akan tetapi sebaliknya dia telah menyaksikan dengan hati yang dipenuhi dengan syahwat. Sebut la ilaha illallah tapi hati ni penuh syahwat lagi. La ilaha illallah. Tapi hati penuh dengan keinginan dan kehendak, hawa nafsu, mashhun, penuh. Wa hubbil hayat, dan cintakan kehidupan, wa asbabiha, dan sebab-sebab kehidupan ni. Wa nafsin mamlu'atin, dan jiwa atau nafsu itu penuh. Bi talabil huzuz, dengan mencari keuntungan dunia, wal iktifat ila ghairillah, dan menghadap kepada selain Allah Ta'ala. Hati tadi nak jadi macam orang tu kaya, nak jadi macam kaya macam orang ni, nak jadi lebih kaya daripada orang tu, lebih kaya daripada orang ni di dunia. Hati dia berpaling daripada Allah. Ya? Falau tajarradat, kalaulah dia bersihkan hati dia tadi, jiwa dia tadi, daripada keduniaan ini, katajarrudiha 'indal maut, sebagaimana dia merasa dunia ni tak boleh pakai dah. Dunia ni dah tak laku dah bagi dia. Ketika dia nak matilah. Dunia ni akan jadi tak laku bagi kita bila kita nak mati. Dunia tak ada apa-apa dah. Kita tak mau dah dunia. Tak mau dah. Tak laku dah. Segala kekayaan yang kita miliki, rumah besar, kereta besar, apa semua tadi kan. Mewah, hidup kan tadi mewah. Kan, boleh pergi melancong sana sini tadi. Dah tak laku dah pada kita. Kita tak mau dah benda tu. Ketika kita nak mati. Okay? Jadi kalau keadaan kita ketika nak mati tu, ketika kita sihat sama dengan keadaan kita nak ketika kita nak mati tu, lakana laha naba'un akharu. Nasiya bagi dia tu ada cerita yang lain lah. Wa 'aishun, dan kehidupan yang lain, siwa 'aishihal bahimi, selain daripada kehidupannya seperti binatang tadi. Makan, minum, tidur, makan, tidur, minum, je semua seronok dia kan. Itulah. Jadi kalau lah dia menghayati, kalaulah ketika dia nak mati, kehidupan dia tu, dia merasai kehidupan ketika dia nak mati itu, merasai kehidupan ketika dia sihat dan senang lenang, di mana dia rasa ketika dia nak mati tadi, dia rasa macam mana, maka dia akan dapat kenikmatan yang hakiki lah. Sebab bila nak mati baru dia sedar kesilapan. Masa sedar, masa tu dah tak guna. Jadi yang bergunanya bila? Masa dia sihat. Dia cepat sedar. Sedar dahulu sebelum menghadapi hari yang tidak bermakna untuk dia sedar lagi daripada kesalahan dan kesilapan. Itulah dia. Wallahul musta'an. Hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Kemudian bainal abdi wa rabb, di antara hamba dan di antara Tuhannya. Sekarang antara hamba dan antara Tuhan. Madza yamliku min amrihi man nasiyatuhu biyadillah wa nafsuhu biyadihi. Jadi apakah yang dimiliki oleh seseorang? Apa yang dimiliki oleh seseorang hamba yang ubun-ubunnya di tangan Allah dan jiwanya di tangan, nyawa di tangan Allah? Apa yang kita miliki? Jawapan dia, tak ada apa yang kita nak miliki, tak ada apa yang kita miliki, tak ada apa. Kekayaan yang melimpah ruah tu kan. Bisnes yang kita kata berjaya, yang mendatangkan keuntungan yang berjuta, kan? Itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Sedangkan ubun-ubun kita dan nyawa kita bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Kenapa kita dakwa itu adalah milik kita, lalu kita bersombong dengannya, dengan kekayaan tadi? Wa qalbuhu baina isba'ain min asabi'ihi, dan hatinya berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ta'ala. Yuqallibuhu kaifa yasha, Allah Ta'ala balik-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Ini sebagaimana disebut dalam hadis, Nabi kita dalam hadis Muslim, ada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, inna quluba bani Adam, sungguhnya hati anak-anak Adam ni, semuanya berada di antara dua jari,
daripada jari-jari Ar-Rahman, ka qalbin wahidin, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha, Allah Taala balik-balikkan hati-hati semua makhluk ni, manusia ni, sebagaimana yang dia kehendaki, ikut kehendak dia macam mana. Dia rasa nak balik, dia balik. Allah ikut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan nak balik? Kepada mana? Kepada kebaikan atau kepada kejahatan? Terpulang pada Allah Ta'ala. Maka Nabi berdoa, Allahumma musarrifal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sarif qulubana ala ta'atika, balikkanlah, palingkanlah hati kami kepada mentaatimu, supaya kami menjadi orang yang taat kepadamu. Jadi Allah Ta'ala membalikkan hati dia kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Jadi apa yang kita miliki, kan, sedangkan hidup kita di tangan Tuhan dan mati kita di tangan Tuhan. Apa yang kita miliki sedangkan kebahagiaan kita di tangan Tuhan? Apa yang kita miliki sedangkan kecelakaan kita di tangan Tuhan? Segala gerak kita, segala diam kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan izin Allah dan kehendak dia. Maka tidak ada yang dapat bergerak melainkan dengan izin Allah, dan tidak akan dapat melakukan sesuatu melainkan dengan kehendak dia. Jadi apa yang kita miliki? Kita ni hamba, apa yang kita miliki? Apa yang kita nak sombong sangat? In wakalahu ila nafsihi, sekiranya Allah Ta'ala biarkan kita ni kepada diri kita, maka wakalahu ila ajzin wa dhai'atin wa tafridin wa dhanbin wa khati'atin, nescaya Allah biarkan kita ni kepada ketidakmampuan, kepada kehilangan, kepada kecuaian, kepada dosa, kepada kesalahan, kalau Allah Ta'ala tak jaga kita. Sebetulnya doa kan, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu, ya Allah, ya hayyu ya qayyum. Ini lafaz doa permintaan kepada nama Allah yang teragung lah, al-hayyu al-qayyum. Astaghithu bi rahmatika, dengan rahmatmu aku mohon istighatsah, aku mohon pertolongan. Beristighatsahlah kepada Allah. Kenapa istighatsah kepada makhluk? Kan? Bodohnya manusia ni kan, istighatsah kepada makhluk, istighatsah pada pokok. Apa ni? Kan, syirik yang jelas ni. Istighatsah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni, perelokkanlah keadaanku. Kan? Wala takil nafsi, wala takilni ila nafsi, yang janganlah engkau biarkan diriku mengurus diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, walaupun sekejap ataupun sekejap mata. Itu. Baik. Wa in wakalahu ila ghairihi wakalahu ila man la yamliku lahu darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan sekiranya diserahkan diri kita kepada selain dia, kan? Nescaya dia telah serahkan kepada orang yang, pada sesuatu yang tidak memiliki mudarat dan tidak memiliki nafaat, dan tidak boleh memberi, kepada yang tidak boleh memberi mudarat, kepada yang tidak boleh memberi manfaat, dan tidak boleh mematikan, dan tidak boleh menghidupkan, dan tidak boleh membangkitkan semula. Kalau serahkan kita kepada selain dia. Wa in takhalla anhu istawla alaihi aduhu wa ja'alahu asiran lahu. Kalau Allah biarkan kita, dijauhkan diri kita daripada dia, nescaya kita akan dikuasai oleh musuh kita, dan kita akan dijadikan tawanan kepada musuh kita. Fahuwa la ghina lahu anhu tarfat ain, maka kita tidak terkaya, kan, daripada Allah Ta'ala sekejap mata pun. Kerana kita sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala setiap saat. Bal huwa muttarun ilaihi alaihi ala madal anfasi fi kulli dharratin min dharratihi batinan wa zahiran. Kan? Kita amat berhajat pada Allah Ta'ala dalam segala sudut, dalam segala keadaan, daripada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara zahir dan batin. Maka hajat kita kepada Allah hajat yang sempurna, dan tidak ada berkongsi padanya sesuatu pun. Wa ma'a dhalika fa huwa mutakhallifun anhu mu'ridun anhu. Walaupun macam tu, hamba ni kan menjauhi, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, yatabaghadu ilaihi bi ma'siyati, kan, membangkitkan kemurkaan Allah dengan dosa maksiat kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiddati darurah ilaihi, kan, sedangkan hamba tadi teramat berhajat kepada Allah, tiba-tiba dia jadi seorang yang menderhaka kepada Allah, kan, sehingga dia lupa untuk mengikuti Allah Ta'ala, kan, dan dia letakkan Allah Ta'ala itu di belakang dia. Maksudnya dia tidak lagi memperdulikan kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertaubat kepadanya.
Ya, hadza wa ilaihi marji'uhu. Dan ini data, dan kepadanya lah tempat kembalinya, wa baina yadayhi muqifuhu, dan di hadapannya Allah Ta'ala, di hadapannya lah dia akan berhenti berdiri di hadapan Allah Ta'ala tadi. Sedangkan macam mana dia boleh jadikan Allah Ta'ala tu di belakang dia, tinggalkan Allah Ta'ala, tidak beribadah kepadanya, sedangkan kepada Allah dia akan kembali dan dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dihitung dan dihisab. Seterusnya, faslun khalqu Adam, ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sampai di sinilah. Kan? InsyaAllah kita jumpa lagi lah di masa yang akan datang menyambung bacaannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.